Assalamualaikum, saya Muhammad Ashraf bin Mokhtar, nombor metrik 23 DLS 19F2027. Saya ingin membentangkan laporan akhir latihan industri yang dijalankan di Flex Modus Sdn Bhd. Isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan ini ialah yang pertama, pengenalan, yang kedua, latar belakang organisasi, yang ketiga, laporan teknikal, yang keempat, kesimpulan dan yang terakhir, komen dan cadangan. Pertama sekali, saya ingin menerangkan tentang pengenalan. Flex Modus Sdn Bhd berpangkalan di Malaysia, ibu pejabat di Semenyih. Perusahaan itu kini beroperasi dalam sektor perdagangan dan pembuatan yang menjalankan aktiviti seperti pemasangan produk elektrik, elektronik dan elektromekanikal. Flex Modus Sdn Bhd telah diperbadankan pada 10 September 2007. Pada 2021, syarikat itu melaporkan peningkatan hasil jualan sebanyak 179.15%, jumlah asetnya mencatat pertumbuhan sebanyak 104.01%. Margin keuntungan bersih Flex Modus Sdn Bhd meningkat sebanyak 0.04% pada tahun 2021. Yang seterusnya saya akan menerangkan tentang latar belakang organisasi. Yang pertama, latar belakang penubuhan organisasi. Nama syarikat ialah Flex Modus Sdn Bhd. Alamat syarikat di Jalan P2/19A, Bandar Teknologi Kajang, Semenyih, Selangor. Nombor telefon 0387273277. Tahun dimulakan ialah tahun 2007 sehingga kini. Jenis perniagaan ialah penghilangan dan pembuatan, dan status perniagaan ialah Sdn Bhd. Yang kedua ialah aktiviti organisasi. Flex Modus Sdn Bhd ialah penghilangan kontrak tengki penuh sejak 2007. Syarikat Flex Modus Sdn Bhd beroperasi di Selangor dan Melaka. Flex Modus Sdn Bhd menyediakan perkhidmatan daripada kabel harness, pemasangan modul elektromekanikal, pemasangan binaan panel dan kotak, dan integrasi sistem. Rakan kongsi perniagaan sokongan Flex Modus Sdn Bhd yang kukuh dari PCBA, kepingan logam dan kejuruteraan ketepatan kami melengkapkan penyelesaian kami dan pengeluaran kontrak yang lebih baik dan boleh dipercayai. Yang ketiga ialah hala tuju organisasi. Yang pertama, menjadikan kehidupan pelanggan lebih mudah dan menjadi pembekal utama dalam pengedaran B2B. Yang kedua, membantu pelanggan membina, mengendalikan, mengoptimumkan dan meningkatkan aset mereka setiap hari. Yang ketiga, meningkatkan operasi dan kualiti perkhidmatan kami dengan pelaburan berterusan. Yang keempat, menyediakan platform yang dinamik dan keusahawan untuk pembangunan dan pertumbuhan kerjaya. Dan yang kelima, menyediakan pengalaman saluran Omni terbaik dalam kelasnya kepada pelanggan dengan mengembangkan portfolio dalam produk, penyelesaian dan perkhidmatan elektrik dan industri. Yang seterusnya ialah carta organisasi. Yang pertama ialah Senior Warehouse Executive Encik Nazri bin Hashim, dan di bawahnya terdapat Warehouse Leader iaitu Encik Farid, dan di bawah Warehouse Leader dan terdapat 3 Warehouse Assistant iaitu Encik Haikal, Encik Husni dan Encik Ibrahim. Seterusnya saya akan menerangkan laporan teknikal. Laporan teknikal adalah bahagian laporan yang meliputi kerja-kerja yang dilakukan sepanjang tempoh latihan industri. Laporan teknikal ini menerangkan tentang kerja-kerja teknikal yang dibuat atau dilihat oleh pelajar selama 20 minggu. Selama 20 minggu, saya telah ditempatkan di Flex Modus Sdn Bhd di bawah bahagian pergudangan. Pengalaman yang saya perolehi semasa menjalani latihan industri ini adalah amat menarik kerana sebelum ini saya hanya mempelajari teori semasa kuliah. Namun ianya amat berbaloi kerana dapat melihat sendiri segala kerja yang pernah dipelajari. Oleh itu, saya dapat membandingkan dengan apa yang telah saya pelajari. Yang pertama ialah proses kitting. Proses kitting dimulakan dengan melengkapkan item yang terdapat dalam senarai yang disediakan oleh superior. Setelah kitting selesai, item yang dipilih akan dibungkuskan dan diserahkan ke bahagian pengeluaran. Proses kitting biasanya akan mengambil masa 1 hingga 3 hari untuk diselesaikan. Ia bergantung kepada jumlah item yang dikehendaki daripada senarai.
Yang kedua ialah receiving. Receiving ialah langkah pertama proses pemenuhan e-dagang dan merujuk kepada proses penghantaran, penunggahan dan penyimpanan inventori e-dagang di gudang ataupun pusat pemenuhan. Proses penerimaan gudang boleh membantu menjadikan pengurusan dan pemenuhan inventori lebih mudah dan lebih cekap. Bermula daripada menerima bahan mentah daripada pembekal, menyemak bahan mentah dan mengira kuantiti berdasarkan dokumen, seterusnya mengesahkan lokasi item berdasarkan sistem dan meletakkan item ke lokasi yang ditetapkan. Yang ketiga ialah repacking. Repacking ialah menukar identiti dengan mengeluarkannya daripada bekas asal dan meletakkan ke dalam bekas yang lain. Bermula daripada mengemaskini semula bahan mentah, lalu bahan mentah tersebut dikira semula. Seterusnya membungkus semula barang yang dikira ke dalam beg plastik besar. Akhir sekali melabelkan beg plastik dengan nombor produk dan kuantiti produk. Seterusnya saya akan menerangkan kesimpulan. Latihan industri yang saya jalani ini banyak melatih saya untuk menjadi individu yang lebih berdisiplin, terutama dalam pengurusan masa kerana menepati masa ke tempat kerja. Nilai-nilai moral seperti jujur, bertanggungjawab dan amanah dapat diterapkan melalui latihan industri ini. Saya dapat menimba ilmu yang baru. Saya juga mempelajari pelbagai kemahiran dan cara berkomunikasi yang berkesan. Pembentukan sasiah diri yang lebih berketerampilan juga dapat dilihat di dalam diri pelajar melalui pendedahan yang diperoleh semasa menjalani latihan industri. Juga dapat menyedarkan pelajar betapa pentingnya pendedahan awal dan ketelitian aspek kerja sebenar. Akhir sekali saya akan menerangkan komen dan cadangan. Pertama sekali ialah komen. Latihan industri adalah amat penting dan berguna kepada saya kerana ianya mempunyai tujuan yang baik pendedahan pelatih ke alam pekerjaan yang sebenar. Latihan industri ini juga secara tidak langsung akan memberikan pengalaman kerja di samping pembelajaran yang memberi faedah yang baik kepada saya di masa hadapan. Latihan industri ini juga dapat melatih pelatih hidup berdisiplin dengan cara mematuhi setiap peraturan-peraturan dan mengikut setiap arahan yang diberikan. Pelatih juga dapat memupuk sifat amanah, bertanggungjawab serta keyakinan diri semasa di latihan industri. Juga dapat menanam semangat kerja berpasukan dan perhubungan baik sesama pekerja. Dan seterusnya ialah cadangan. Pihak syarikat perlulah merancang dan mengkaji tempat yang sesuai dengan tahap pelatih sebelum menempatkan mereka di mana-mana jabatan. Seterusnya, pihak syarikat perlulah memperkenalkan pelajar yang menjalankan latihan industri di syarikat tersebut kepada semua pekerja-pekerjanya supaya hubungan antara pelajar tersebut lebih akrab dengan pekerja di syarikat tersebut. Seterusnya, hendaklah menjalankan promosi di semua institusi pengajian tinggi untuk memperkenalkan syarikat dan membuka peluang lebih ramai kepada pelatih untuk menjalani latihan industri di syarikat ini. Dan yang terakhir, menyediakan perancangan tugas yang lebih teratur untuk pelajar yang akan menjalani latihan industri di syarikat ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.